الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. Yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam, pegawai masjid, ahli-ahli dan kuasa karya, muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah Allah untuk sama-sama kita mengambil manfaat dan pengajaran melalui bacaan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat. Dan alhamdulillah malam ini kita sampai pada ayat yang ke-30 dalam surah Fussilat di muka surat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Firman Allah yang maksudnya bahawasanya segala orang mukmin yang kata mereka itu Rabbunallah, maksudnya Tuhan kami itu Allah. Kemudian tetap mereka itu atas tauhid Allah dan taatnya, maka turun atas mereka itu oleh malaikat ketika mati, yakni segala orang mukminin yang mengaku dengan ketuhanan Allah dan ikrar dengan keesaannya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, manakala ia hendak mati turun malaikat menyukakan. Demikian juga ketika keluar kubur dan ketika kesusahan dunia datang, menyuka hati dan menghilang takut dan duka cita dengan perkataan kepada mukmin bahawa jangan kamu takut hai orang mukminin daripada mati, dan yang kemudiannya, dan jangan kamu duka cita atas anak ahli yang tinggal, kami ganti kamu pelihara mereka itu dan suka oleh kamu dengan syurga yang ada janji kamu dengannya. Jadi firman Allah mengatakan bahawa orang-orang yang mukmin yang mereka ni mengaku beriman dan berkata Tuhan kami Allah. Kita duk kata tu amantu billah, aku beriman kepada Allah, ataupun yang kita duk ulang-ulang kalimah la ilaha illallah tu, mana Tuhan kami Allah, tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah melainkan Allah. Orang yang mukmin yang kata perkataan ini, yang dia kata Allah ataupun Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, yakni mereka tetap berada di atas jalan tauhid itu. Mereka berada di atas pendirian ajaran tauhid, tidak syirik dengan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak kufur dengan Allah, tidak meninggalkan ajaran agama tauhid itu, kekal atas ajaran agama tauhid itu. Dan makna istiqamah lagi kata para ulama ialah kekal melaksanakan perintah ajaran agama tu. Bukan sekadar mengaku beriman pada Allah, tapi mereka kekal istiqamah sampai mati melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama tauhid. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang kitab
tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli kata dalam tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami, maknanya Rabbku, Tuhanku adalah Allah, lalu mereka meneguhkan pendirian mereka, maka istiqamah, maka tetap kekal dalam agama tauhid dan melaksanakan apa yang Allah perintah. Melaksanakan apa Allah perintah dan meninggalkan apa dilarang oleh Allah. Itu orang yang mana istiqamah. Maka para malaikat akan turun kepadanya. Orang yang kata kalimah tauhid ni turun atas mereka itu oleh malaikat. Malaikat rahmat Allah, malaikat ni akan turun bila suatu mereka nak mati. Malaikat akan turun. Malaikat memang duk ada naik kiri kanan kita ni duk ada dah. Jadi malaikat rahmat ini akan turun. Suatu mereka mati ataupun suatu nak mati tu, lalu para malaikat ni kata apa kepada orang mukmin ini? Itu orang mukmin yang mengaku dengan ketuhanan Allah, kemudian yang mengakui keesaan Allah, yang mentauhidkan Allah lah, yang mengakui, yang berikrar dengan keesaannya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, maka malaikat pun turun. Malaikat turun ni menyukakannya, itu memberi berita gembira. Malaikat turun memberi berita gembira, yang menyukakan ketika yang pertama mati, yang kedua ketika mereka keluar daripada kubur, iaitu ketika saat nak Allah bangkitkan kita daripada kubur tu, keluar pula daripada kubur tu. Ataupun kata ahli tafsir lagi, ketika kesusahan dunia ni, ketika kita duduk di dunia lah ni kita macam-macam lah, ada ujian macam-macam, ada bala, bencana apa, malaikat akan mai menyukakan, mana menghiburkan kita, menghilangkan rasa takut, duka cita, semua ni kepada orang mukmin. Kita tak dengar lah bisikan para malaikat ni yang duk pujuk kita ni. Malaikat ni kata apa? Ini Allah sebutkan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut hai orang mukmin daripada mati tu. Jangan kamu takut akan kematian itu, kamu nak tempuh kematian itu dan yang kemudiannya, maksudnya hal-hal yang berlaku selepas mati. Lepas mati ada lagi hal dalam kubur, belum bangkit daripada kubur esok di padang mahsyar. Di padang mahsyar nak dihisap, nak ditimbang amalan, nak meniti sirat. Dia kata malaikat, jangan kamu takut akan bab-bab kematian ini, dan jangan kamu takut apa yang berkaitan dengan sesudah mati ini. Dan para malaikat kata apa? Wala tahzanu, dan jangan kamu duka cita, bersedih hati atas anak-anak yang kamu tinggal. Kalau pak mati tinggal isteri, tinggal anak-anak, isteri mati tinggal suami, tinggal anak-anak, maka malaikat kata jangan kamu rasa sedih, duka cita. Maksud jangan bimbang dengan anak-anak ni yang kamu tinggal daripada anak-anak, jangan kita doa sedih. Sebab apa? Sebab malaikat kata
kami ganti kamu pelihara mereka itu. Kami ni yang akan jaga. Kita kalau kita mati selalu kita kata itu lah, kalau ayah mati ni esok hampa nak makan apa, hampa nak hidup macam mana, macam tu lah. Tapi bagi orang yang beriman, dia tak perlu kata macam tu. Sebab apa? Sebab malaikat tu ada. Malaikat kata dah, orang yang beriman ni malaikat akan jaga. Malaikat akan pelihara. Itu dia kata, kami ganti kamu pelihara mereka itu. Kami yang akan jaga. Serah kat kami. Serah kat kami. Lepas tu dalam kitab Salafus Salih disebutkan bila kita ni sakit, kita nak mati ataupun kita nazak, kita kata kepada anak-anak kita ni, isteri kita, istauda'nakumullah, aku tinggalkan kamu ni di bawah jagaan Allah. Aku tinggalkan kamu ni di bawah peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan jaga. Perkataan istauda'nakumullah ni pernah berlaku kepada seorang zaman salafus salih. Bila mana ceritanya seorang salafus salih ni dia nak pergi perang. Lalu dia kata kepada isteri dia, masa tu isteri dia tu sedang hamil, duduk mengandung. Lalu dia nak pergi, jadi isteri bila suami nak pergi dah lah duduk mengandung, nak pergi perang. Jadi dia rasa macam ditinggalkan. Lalu suami dia kata pada dia, ista'adanakumullah, aku tinggalkan kamu ni dan anak ni di bawah jagaan Allah. Allah akan jaga kamu lah, jangan duk bimbang lah. Dia pujuk isteri dia. Kemudian dia pergi perang. Bila dia pergi perang, habis perang, bukanlah bulan 2, lama perang. Dia balik. Bila dia balik, orang bagi tahu kata isteri dia dan anak meninggal dunia. Lalu dia kata kepada orang ramai, dia kata dia tak percaya. Sebab apa? Sebab dia kata dia dah tinggalkan anak dan isteri dia ni di bawah jagaan Allah. Allah akan jaga, dia kata, dia yakin. Dia kata mati sungguh, jom kita pergi tengok kubur dia, tempat lepas ke bumi tu. Anak dalam kandungan. Kemudian bila dia tak percaya, dia tunjuk kubur, dia suruh korek kubur tu. Dia terkorek kubur tu, dia kata dia yakin anak dia tak mati. Lalu dia pun korek kubur dengan izin Allah. Izin cerita salafus salih. Anak tu tak mati pun. Anak tu sedang menyusu daripada mak dia mati tapi anak tak mati. Anak dia sedang menyusu daripada ibu dia dalam kubur. Itulah kisah seorang yang dikenali sebagai ulama besar, nama dia Ibnul Mayyit. Itu digelar sebagai nama Ibnu, anak kepada si mati. Ibnul Mayyit. Ini kisah yang disebutkan dalam kitab salah seorang daripada ulama dalam mazhab Syafi'i ni, Ibnul Mayyit. Lepas tu para salafus salih kata perkataan aku serahkan kepada Allah ni, dia cukup hikmah dia besar. Hikmah dia besar. Sebab itulah bila dalam keadaan macam ni, malaikat yang akan menjaga, malaikat janjilah. Malaikat dia kata aku akan pelihara
aku akan jaga. Kamu jangan bimbang, la takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Kami ni, para malaikat ni akan pelihara mereka tu. Ini satu kisah yang dirakamkanlah dalam kisah Ibnul Mayyit, nama dia. Akan dikenali sebagai seorang ulama besar. Hasil daripada pak dia kata, aku tinggalkan kamu di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak membenarkan ni para malaikat yang bila orang tu beriman, sungguh-sungguh yakin dengan Allah, malaikat akan pelihara mereka itu. Dan malaikat kata apa lagi? Wa abshiru bil jannah. Dan suka oleh kamu dengan syurga yang ada dijanji kamu dengannya. Abshiru. Malaikat turun dan memberikan berita gembira dengan kata, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu berduka cita, dan bergembiralah kamu dengan syurga yang ada janji kamu, yang kamu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim ada sebuah hadis menyatakan bahawa para malaikat ni, bila orang tu dia beriman, dia mati atas kalimah tauhid kepada Allah, dia beriman, para malaikat mai bagi khabar gembira ni dalam kubur lagi. Masa duduk dalam kubur tu, para malaikat lah mai lah bagi tahu, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, para malaikat akan menjaga kamu. Kemudian di saat nak bangun daripada kubur esok, dekat kiamat lah, para malaikat mai sekali lagi. Malaikat tu kata apa? Abshiru bil jannah. Sesungguhnya kegembiraan kamu dengan syurga. Itu malaikat mai jumpa orang-orang yang dia menjaga kalimah tauhidnya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, maka di antara saat seseorang itu meninggal dunia dan di saat dalam kubur, kemudian di saat kita dihisab, semua tu merupakan saat-saat yang sukar. Kita berada dalam keadaan masalah lah, kesulitan, kecuali orang-orang yang dia mengekalkan iman dia, mereka akan selamat. Sebab pada masa tu kalimah tauhid saja yang sangat-sangat diperlukan oleh seseorang. Yang lain tak ada. Orang yang kata, sebab tu kata, orang yang kata la ilaha illallah, dia kekal mengatakan la ilaha, dia masuk syurga. Sebab kalimah tauhid itu kalimah yang paling besar sekali nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat kata, jangan bimbang. Di saat kita nak dihisab, saat kita nak bangun pada kubur, kita masuk kubur, jika seseorang itu dia menjaga kalimah tauhidnya, Allah akan memerintahkan para malaikat untuk memberikan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah berfirman lagi, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang memelihara kamu pada hidup dunia dan akhirat, hingga sampai kamu masuk syurga. Kami yang duk jaga kamu selama ni.
Masa kita hidup dunia, makan, minum kita, keselamatan kita apa ni, siapa yang jaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada siapa. Ni orang yang beriman, dia kena yakin bahawa Allah yang menjaga. Sebab kita sebagai orang mukmin, kita kena tanam dalam diri kita ni bahawa keselamatan hidup kita di dunia ni adalah di bawah jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita tengoklah ni apa yang berlaku di Palestin umpamanya. Kalau kita nak kira akal kita ni, logik akal ni, Israel bom ni mati habis dah. Mati. Sebab Palestin ni, Gaza ni dia bukan luas. Gaza ni kita duk kata negeri-negeri kecil je. Jarak dia kalau kira daripada Laut Start pergi Changlun dia 45 km. Panjang tu je. 45 km kalau lepas bom mati habis. Tapi tak mati. Yakinlah Allah akan jaga, Allah akan pelihara. Allah Maha mengerti macam mana nak menangkan orang mujahidin di Palestin ni. Allah Maha mengetahui. Kita kalau kita fikir akal, sebab tu kita fikir akal, kita untuk lawan buat apa dengan Israel? Lawan mesti mati lah. Tak ada. Bukan mati semua pun. Sebab syahid dipilih oleh Allah. Allah yang pilih. Semua mereka ni kalau ikut semua nak mati syahid. Tapi ada yang telah syahid dah, ada yang belum lagi. Sebab Allah wa kullu syai'in bimiqdarihi bi ajalin musamma, Nabi kata. Tiap-tiap sesuatu ni kadar dia ada ajal yang telah ditetapkan. Sebab ajal dia ditetapkan. Ada orang dia kena bom tak mati, ada yang kena mati gugur sebagai syahid. Allah Maha mengetahui. Sebab tu Allah kata nahnu awliyaukum, kami yang memelihara kamu pada kehidupan dunia. Dan kamilah yang akan jaga kamu sampai kamu masuk ke syurga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia menjaga kalimah tauhidnya. Orang yang memelihara kalimah tauhid ni, mereka akan masuk syurga. Kami yang akan menjadi pelindung kepada kamu, memelihara kamu, jaga kamu, bagi rezeki kepada kamu, bagi keselamatan kepada kamu. Semasa kamu hidup di dunia, kemudian kamu dimatikan, dan kamilah yang akan menjaga kamu, memilih kamu, memasukkan kamu ke dalam syurga. Untuk siapa? Untuk orang yang jaga kalimah tauhid tadi. Orang yang kata la ilaha illallah ataupun Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian, kamu, bagi kamu itu dalam syurga itu barang yang ingin oleh nafsu kamu. Maksudnya bagi kamu, kamu dapat anugerah syurga, dan syurga itu Allah kurniakan kepada kamu apa sahaja yang kamu ingin. Daripada keinginan hawa nafsu kamu. Walakum fiha ma tashtahi, bagi kamu nikmat-nikmat dalam syurga itu barang yang ingin oleh nafsu kamu, apa yang kita nak. Walahum ma yashtahun, Allah kata bagi mereka apa saja mereka nak. Teringin makan ada, teringin minum ada. Malah semua apa yang kita teringin Allah bagi. Sehingga dalam ayat lain Allah kata wala hum ma yashtahun,
bagi mereka apa yang mereka inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kamu pada dalamnya, di syurga itu, barang yang kamu minta. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa orang-orang yang beriman dalam ayat ni, orang yang beriman ni, iaitu orang yang kuat pendiriannya. Itu maksud orang beriman sini, bukan kata dia beriman, tapi mana orang yang teguh pendiriannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak goyang imannya. Nak tahu goyang iman tak goyang iman ni bila kita diuji. Kalau tak ada uji apa, tak ada apalah. Bila kita nak tahu kata kita ni iman kita ni mantap kuat, bila kita diuji oleh Allah. Kita diuji dengan sakit, diuji dengan kesusahan. Allah menguji ni ikut kadar dia lah. Kita tak diuji dengan perang. Kalau uji dengan perang, bosan tak boleh pergi tahu lah kita ni. Tapi Allah uji orang-orang Palestin dengan peperangan, sebab Allah mengetahui mereka ni orang yang tahan ujian. Kita kalau main perang lah, tak tahu lah, bagi senapang pun tak erti nak gula. Haji Man tak apalah, dia bekas meja. Hal lain orang rasa anak-anak kita lagi main handphone ya, nak beli buat apa? Tapi tengoklah anak-anak Palestin umur 6 tahun 7 tahun tu pandai menembak dah. Mereka pandai menembak, pandai dah tarik pin bom tu. Kita takkan meletup sekali-kali dengan bom tu. Betul Allah uji mereka. Allah uji mereka sebab Allah mengetahui mereka tahan ujian itu. Mereka boleh. Sebab itulah kalau seorang tu dia kata dia beriman kepada Allah, dia tak tahu iman dia tu taraf mana sehingga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diuji oleh Allah baru dia tahu setakat mana hebatnya iman itu. Batu Allah menguji kita dengan pelbagai. Yang Allah kata walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah menguji manusia ni dengan ketakutan. Syai'in minal khauf wal ju', dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kurangnya harta, makanan tak ada. Wal anfus, Allah uji dengan kehilangan jiwa. Allah uji dengan samarat, buah-buahan tak ada. Naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Semua tu Allah uji kita ni. Apakah malam satu orang yang kalimah tauhid dia kuat, kata para ulama, mereka inilah yang akan dapat syurga. Nanti Allah kata nuzulan min ghafurur rahim. Nuzulan ni rumah, tempat jamuan daripada sisi Allah, Tuhan yang amat mengampuni lagi amat rahim segala hambanya di syurga tu. Nuzulan, tempat rumah ni makna tempat kediaman dalam syurga yang Allah mengurniakan kepada mereka dengan nikmat-nikmat makanan, minuman yang lazat yang Allah sediakan kepada hamba-hamba yang menjaga kalimah tauhid tadi di syurga. Segala hambanya syurga itu sekalian yang dikehendaki Adam maujud, hingga itulah persukaan malaikat kepada orang mukmin. Orang mukmin malaikat ni bagi
keseronokan kepada orang-orang mukmin dengan nikmat-nikmat tadi. Ketika hendak mati dan bangkit dari kubur itu, bila bangkit Allah bagi tanda kamu akan dapat syurga, nikmat syurga. Lalu Allah mengajar kita dengan firman Allah, puji seruan kepada agamanya. Mana tanggungjawab kita ni untuk menjaga kalimah tauhid di samping berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama, maksudnya Allah janjikan syurga kepada orang-orang yang beriman, yang menjaga kalimah tauhid dan orang-orang yang mereka berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang seru kepada agamanya. Dengan firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Maksudnya, dan tiada seorang yang terlebih elok perkataannya, orang yang berdakwah, daripada mereka yang seru manusia kepada jalan agama Allah dan beramal akan amalan yang salih. Mana siapakah yang lebih baik, yang terlebih elok daripada orang-orang yang mereka ni menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada melakukan amal salih. Yang al-musalah itu sama ada fardu ataupun sunat. Inilah orang yang paling baik perkataannya. Siapa lagi orang lebih baik? Mana? Maksudnya orang yang berdakwah pada Allah, mengajak manusia untuk mengenali Allah, beriman kepada Allah, mengajak manusia untuk beramal saleh. Itulah orang yang paling baik. Wa qala, dan mereka berkata lagi, bahawa sesungguhnya aku itu dari jumlah segala yang Islam berserah kepada Allah dan berhadap hatinya kepadanya. Itu orang yang kata innani minal muslimin. Inilah orang yang baik, orang yang menyeru pada jalan Allah, orang yang menyeru pada jalan buat amal saleh, dan orang yang berkata sesungguhnya aku ni adalah di kalangan orang muslim, orang muslimin yang bersahli pada Allah dan berhadap hatinya kepadanya. Islam maknanya orang menyerah diri pada Allah, yang taat kepada Allah, yang melaksanakan perintah Allah, yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyeru kepada Allah itu 4 martabat. Kata tafsir. Yang pertama, orang menyeru pada Allah ini, yang pertama anbiya dengan mukjizat dan pedang. Para nabi mereka menyeru kepada agama Allah dengan mereka dikuatkan dengan mukjizat. Nabi Musa Allah kuatkan dengan mukjizat untuk berdakwah. Nabi Nuh, Nabi, semua Nabi. Ini kata para ulama, pertama itu para anbiya yang mereka menyeru pada agama Allah dengan mukjizat dan pedang. Mereka berjuang, mereka berperang. Yang kedua, para ulama dengan dalil dan burhan. Ini orang yang
menyuruh Allah. Para ulama mereka menyuruh Allah dengan mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quran, pada hadis Nabi yang menyokong dakwah mereka. Ini golongan yang kedua. Dan yang ketiga, mujahidin, orang yang perang sabil kafir bagi masuk Islam dengan pedang. Pedang ni disebutkan pedang ni kata para ulama dengan senjata lah. Orang mujahidin yang mereka pi berjuang di medan perang dengan orang-orang kafir supaya orang kafir ni masuk Islam dengan di kekuatan pedang. Sejarah-sejarah ni sebut perang-perang yang berlaku ni, para mujahidin daripada zaman Nabi sampailah peperangan demi peperangan, termasuk dengan orang-orang Yahudi. Perang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, termasuk dalam martabat menyeru pada Allah, ialah seruan muazzin orang kepada sembahyang, iaitu amila salihah. Ya, seru orang buat amal soleh tadi. Orang yang jadi bilal, yang jadi muazzin ni seru supaya orang menuju pada kejayaan menunaikan solat. Ini martabat orang yang dikatakan ahsanu qawlan, orang yang baik perkataannya. Bukan maksud perkataan saja. Para nabi mereka berdakwah, Allah bekalkan mereka dengan mukjizat, dan ada yang dengan kekuatan pedang untuk mengalahkan musuh. Ketika orang-orang Bani Israel mereka dijajah, kalau kita baca sejarah, mereka dijajah ketika Allah perintahkan Bani Israel, orang Israel inilah, Allah perintahkan mereka untuk masuk ke bumi Palestin. Mereka tak mau masuk. Mereka tak mau masuk. Akhirnya Allah menghukum mereka, iaitu Allah mendatangkan musuh yang menjajah mereka, membunuh mereka, menjajah mereka. Lalu lepas itu orang-orang Bani Israel minta, berdoa, minta daripada para nabi mereka ni untuk bantu mereka lawan dengan musuh mereka. Jadi Allah hantar yang di kalangan para nabi Bani Israel turun. Para nabi ini mengajak mereka berperang dengan kekuatan pedang. Lawan, mereka menang di dalam peperangan, iaitu mereka menang dengan musuh-musuh mereka. Itu kisah yang berlaku di antara Bani Israel, iaitu ketika Talut yang mereka lantik sebagai ketua untuk berperang dengan Jalut dalam peperangan. Akhirnya mereka dimenangkan dengan kekuatan pedang. Para ulama dengan dalil-dalilnya, dan mujahidin dengan kekuatan pedang untuk perang. Dan yang keempat itu para muazzin. Sesungguhnya Allah berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tiada bersamaan kebajikan dan tiada bersamaan kejahatan. Ya, ini kebajikan dan kejahatan ada kecil besar, tiada semacam balasan dosa pahalanya. Maksudnya tidak sama di antara kebajikan dan kejahatan. Maka kufur dan syirik balasannya neraka, dan iman dan tauhid balasannya syurga. Dia tak sama. Kebaikan akan dapat syurga, kejahatan akan dapat neraka. Mana perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kebaikan akan dapat syurga.
Termasuk di antara perbuatan yang membawa kepada kebaikan yang memperoleh syurga ialah orang yang berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kejahatan yang akibatnya mendapat neraka, kufur, syirik, maksiat dan sebagainya. Jadi Allah kata tak sama. Bila tak sama tu maknanya, kata ahli tafsir, Allah bagi pilihan pada kita. Apa nak pilih yang mana? Nak pilih kebajikan ke nak pilih kejahatan? Bila seseorang tu dia pilih kejahatan, maka dia tidak boleh mengatakan Allah yang telah memilih dia untuk melakukan kejahatan, sebab kita yang pilih. Dan Allah bagi tahu lah tak sama. Kejahatan dan kebaikan ni dia tidak sama. Jadi kita nak pilih yang mana? Walas sayyi'ah. Lalu kata Allah, idfa' billati hiya ahsan, maka tolak olehmu dengan yang terlebih elok, yakni tolak kejahatan yang dikerjakan pada tempat itu dengan dikerjakan kebajikan. Lawan, mana kita nak kena lawan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Demikianlah tolak yang huduh dengan yang elok, buang keruh ambil yang jernih. Supaya apa? Supaya kita mendapat kebaikan daripada amalan-amalan yang kita buat. Ini yang maksudnya orang yang menjaga kalimah tauhid tadi. Lalu kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu wal hamim. Sampai maka pada ketika itu mereka yang ada di antara engkau dan antaranya berseteru itu jadilah seolah-olah kekasih yang hampir, yakni manakala dibalas pada orang-orang yang perbuat jahat kepada kita itu dengan perbuat baik. Jadi wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tolaklah kejahatan itu dengan berbuat baik kepadanya dan balas bakhil dengan beri. Mana kita pemurah, orang yang bakhil kita kena lawan dia dengan kita jadi pemurah. Dan huduh kita balas dengan elok, dan marah kita balas dengan sabar, dan umpat kita balas dengan puji, dan jahat kita balas dengan keampunan. Nescaya bertukarlah seteru jadi kekasih yang hampir. Itu maksud huraiannya. Kalau kita balas yang jahat dengan yang baik, orang yang melakukan kejahatan akan jadi baik dengan kita. Kalau orang yang kedekut, bakhil, kita balas dengan kita bersifat pemurah, dia akan jadi orang yang pemurah. Begitulah maksud yang Allah kata, orang yang kejahatan-kejahatan yang kita tolak dengan cara kita melakukan kebaikan, supaya permusuhan yang ada akhirnya akan menjadi waliyun hamim, menjadi seolah-olah kekasih yang hampir dengan kita, insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, jadi kesimpulannya, marilah kita menjaga akidah kita ni, kalimah tauhid kita ni dengan sebaik-baiknya. Jangan sekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik. Dengan kita menjaga kalimah tauhid yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ketenangan dalam kehidupan kita, Allah memberikan keselamatan dalam kehidupan kita di dunia, dan kita selamat menempuh jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu taala alam. Kita tangguh sampai pada ayat itu, sampai waliyun hamim, dan insyaallah kita akan sambung nanti wa ma yulaqaha illa allazina sabaru dalam kuliah kita yang akan datang.
Wallahu ta'ala alam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan itu adalah kelemahan bagi saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.